Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan ke atas diri kita semua ini kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala limpahkan atas kita nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan, yang dengan sekalian daripada anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah kita sekali lagi bertemu pada pagi yang mulia dalam bulan Ramadan ini untuk menyambung semula pengajian kitab bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimatuz Zahra. Dan insya-Allah seperti biasanya setiap pagi kita akan membaca 3 buah kitab, dan pagi ini kita akan membaca 3 buah kitab, iaitu yang pertama kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, yang kedua nanti kitab Fiqhul Ibadat, dan yang ketiga kita akan menyambung semula pengajian kitab Al-Ibanah. Jadi bagi mereka yang bersiaran bersama dengan kami di Majlis Fatimatuz Zahra ini, harapnya dapatlah berkekalan sampai kepada kelas yang ataupun bacaan kitab yang ketiga nanti insya-Allah. Baik. Kitab yang pertama ini iaitu kitab Adab Perempuan. Kita sudah sampai kepada muka surat yang ke-81. 81 iaitu pada membicarakan pelajaran yang ke-25 berkaitan tentang adab berpakaian. Adab berpakaian, yang mana kita telah sebutkan beberapa daripada adabnya, iaitu lebih kurang 8 adab yang telah dinyatakan di sini. Kemudian pengarang kitab kita ni dia akan menyambung lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan pakaian pada bab yang akan kita bacakan hari ini, dan juga sebahagiannya nanti kita akan tambah daripada nukilan kitab-kitab para ulama sebagai faedah untuk kita bersama-sama mengamalkan perkara-perkara yang baik agar dapat menyempurnakan adab-adab yang elok dan yang sempurna insya-Allah. Baik. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pakaian yang mensihatkan.
bab pada membicarakan tentang pakaian yang mensihatkan. Ini jenis-jenis pakaian yang memberi kebaikan pada tubuh badan dan bagaimana caranya untuk kita mengekalkan kesihatan dengan berpakaian. Ini bab yang akan kita bicarakan. Baik. Yang pertama, kata pengarang kitab, maka adalah segala pakaian itu, ini pakaian bagi perempuan. Dalam bab ni pakaian bagi perempuan. Maka adalah segala pakaian itu sama ada ia pakaian daripada bulu, yakni diperbuat daripada bulu, atau sutera, atau kapas, atau cotton. Ini jenis-jenis pakaian, jenis-jenis bahan yang digunakan untuk membuat pakaian. Di antaranya diperbuat daripada bulu binatang lah. Yang kedua diperbuat daripada sutera, daripada sutera. Sebab tu pakaian sutera ni hanya untuk orang perempuan, tidak bagi orang lelaki. Yang ketiga diperbuat daripada kapas, dan yang keempat diperbuat daripada cotton. Terbahagi ia kapas ataupun cotton sama sebenarnya. Kapas bahasa kita. Tu. Kapas bahasa kita ataupun cotton bahasa orang putih lah, bahasa Inggeris. Jadi tiga jenis. Ada tiga jenis bahan, dan ada juga beberapa lagi daripada bahan-bahan yang lain yang biasa digunakan untuk membuat pakaian bagi perempuan. Jadi pakaian itu terbahagi ia kepada dua bahagian. Tadi jenis. Kemudian setiap pakaian ini dia terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua kegunaannya. Dua bahagian ataupun dua kegunaannya. Okey. Yang pertama daripada dua bahagian pakaian itu ialah pakaian yang bersentuh dengan badan. Umpama baju dalam dan sebagainya, maka hendaklah ditukarkan dia pada tiap-tiap hari. Jenis pakaian yang pertama ataupun bahagian pakaian yang pertama adalah pakaian yang kita pakai, yang mana pakaian itu bersentuh dengan badan, ini bersentuh dengan kulit kita. Umpama contoh dia bagi baju dalam lah bagi perempuan tu, baju dalam bagi perempuan dan sebagainya, daripada baju-baju yang kita pakai tanpa ada lapisan yang lain. Umpama contoh kalau di rumah kan kita pakai baju t-shirt saja, ataupun kita pakai baju yang panjang sedikit saja, yang mana pakaian tu yang melekat di tubuh. Jadi setiap pakaian yang kena pada tubuh kita, maka hendaklah ditukarkan ia pakaian tu pada tiap-tiap hari. Okey, pakaian yang ni kena tukar tiap-tiap hari. Kenapa? Pakaian ni dah bercampur dengan peluh pada badan. Badan kita berpeluh. Bila badan kita berpeluh, pakaian yang kita pakai tu dia serap lah. Itu di antara fungsi pakaian, untuk menyerap peluh. Jadi apabila pakaian tu dah terkena peluh, maka pakaian termasuk dalam pakaian yang kotor. Walaupun bukan najis, tapi dia termasuk dalam pakaian yang kotor. Kalau kita memiliki kemudahan pakaian yang banyak, maka pakaian ni kena tukar tiap-tiap hari. Maknanya sehelai sehari lah, kalau kita nak tukar. Yang kedua, pakaian yang di luar. Jenis pakaian yang kedua adalah pakaian yang di luar. Maknanya pakaian yang kita pakai di luar, di dalamnya itu ada pakaian yang lain. Okey. Pakaian yang di luar, iaitu pakaian yang kita pakai, yang dalamnya itu ada pakaian yang lain. Iaitu yang menyebabkan hendak ditukarkan dia lagi patut itu ialah kerana menurut hal campuran. Jadi pakaian yang luar ni, okey, kalau pakaian yang luar ni kalau nak ditukar pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau kita nak tukar pakaian yang luar. Kenapa? Kerana dah bercampur dengan pakaian yang dalam. Akan tetapi tiadalah berkehendak selalu menukarkan dia, tetapi bukanlah sentiasa kena tukar. Umpama contoh orang perempuan kita lihat, mereka yang berjubar ataupun memakai khimar dan seumpamanya. Di balik khimar ataupun jubah mereka tu, dalam tu ada pakaian yang lain. Ada sebagainya mungkin pakai seluar, ada sebagainya ada pakai baju yang lain. Jadi jubah ataupun khimar ini
kita pakai jenis pakaian labu yang di luar ni, tak dituntut untuk tukar setiap hari. Tak dituntut untuk tukar setiap hari. Kenapa? Kerana pakaian ni tak terlalu kotor seperti mana pakaian yang kita pakai di dalam. Sebab tu dia kata akan tetapi tiadalah berkehendak selalu menukarkan dia. Taklah selalu kena tukar. Kerana ia itu jauh daripada kotor-kotor yang terbit daripada tubuh seperti daki atau peluh. Seperti daki atau peluh. Ya, pakaian luar ni dia tak kena daki atau peluh. Okey. Dan selama ia bersih dan tiada koyak, layaklah adanya. Selama mana pakaian yang luar ni kita pakai tidak ada kotoran yang zahir. Seumpama kena sisa makanan ke, ataupun kena kotoran ke, ataupun kena hujan ke, ataupun pakaian tu koyak. Koyak. Jadi selama mana tidak berlaku perkara tersebut, maka pakailah. Nak pakai sehari ke, 2 hari ke, sekurang-kurangnya 3 hari, maka kita tukar. Tukar pada pakaian yang lain, pakaian luar. Adapun pakaian yang dalam, dituntut untuk kita perbaharui ataupun tukar pada setiap hari. Ini cara kita menjaga kesihatan tubuh dan juga cara kita mengelakkan daripada dijangkiti oleh penyakit. Okey, itu kita kena ingat. Yang keduanya dia kata sayujianya memakai pakaian yang luas dan menjauhkan daripada memakai pakaian yang sempit. Maknanya daripada segi kesihatan tubuh badan, memakai pakaian yang luas, maksudnya pakaian yang longgar, pakaian yang longgar. Luas yang ni longgar, yang mana kita kata selesa untuk dipakai, sehingga dia kata tidak termasuk dalam pakaian yang sempit. Kan ada beza kita boleh lihat orang kalau berpakaian. Setengah daripada perempuan yang elok dan baik akhlaknya, mereka akan menjaga pakaian mereka, sehingga mereka akan senantiasa memakai pakaian-pakaian yang longgar. Selain daripada menepati akan syarak, pakaian yang longgar ini dia baik untuk kesihatan berbanding daripada pakaian-pakaian yang sempit. Kerana itu memakai pakaian yang sempit ataupun memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh ini juga termasuk daripada larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka yang memakai pakaian yang sempit sehingga menampakkan bentuk tubuhnya, sehingga terlalu ketat, sehingga boleh kita kata ni boleh menzahirkan bentuk tubuhnya, ia termasuk dalam seburuk-buruk kelakuan bagi seorang perempuan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Nabi kata ada 2 jenis manusia. Ada 2 jenis manusia daripada kalangan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya sekarang. Nabi kata belum pernah lihatnya sekarang, yakni belum pernah Nabi lihat di zaman Nabi SAW, tetapi akan ada pada umat yang lagi akan datang, iaitu selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Salah satu daripada 2 golongan ini, iaitu Nabi SAW menyatakan para wanita. Yakni para wanita, iaitu perempuan-perempuan yang berpakaian akan tetapi telanjang. Dia berpakaian akan tetapi seumpama orang yang bertelanjang. Kenapa begitu? Kerana 2 keadaan ulama menyatakan. Yang pertama, mereka memakai pakaian terlalu sempit sehingga menampakkan bentuk tubuhnya. Habis nampak belaka. Ketulan-ketulannya semua nampak. Itu yang pertama. Jadi seumpama orang tak berpakaian lah. Kerana fungsi pakaian itu nak menutup kemegahan bentuk tubuh bagi perempuan tu, nak menutup perhiasan dan nak menutup bentuk tubuh bagi perempuan. Tetapi apabila pakai pakaian yang sempit sehingga menampakkan bentuk tubuhnya, maka seumpama tidak berpakaian. Yang kedua pula, ulama mentafsirkan berpakaian tetapi telanjang, iaitu mereka memakai pakaian yang tidak menutupi kesempurnaan auratnya. Ada setengahnya pakai baju sampai lengan sini, kemudian pusatnya nampak, kemudian pakai skirt ataupun pakai seluar pendek. Itu kan seumpama orang yang tidak berpakaian. Jadi istilah pakaian ni bagi orang perempuan adalah yang menutup segala keaiban, menutup segala auratnya dan menutup segala kehormatan dirinya. Itu baru nama pakaian. Okey, sebab tu jangan pakai pakaian yang sempit.
Kerana ini adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang Nabi SAW menyatakan, Nabi lihat ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj ada golongan ni yang belum ada di zaman Rasulullah, yang akan ada pada lagi akan datang. Di zaman kita lah ramai kita lihat. Okey. Maksudnya apa di sini? Selain daripada ditegah pada syarak, bahkan memakai pakaian yang sempit ini juga termasuk dalam perbuatan yang tidak elok untuk kesihatan diri. Dia juga akan memberikan kesan yang buruk pada tubuh badan kita. Sebab tu pengarang kitab kita ni dia kata, sayujianya memakai pakaian yang luas dan menjauhkan daripada memakai pakaian yang sempit. Ini yang ketat lah. Sempit maknanya ketat. Istimewa pula pakaian yang menyempitkan dada. Istimewa pula pakaian yang dipakai di bahagian dada. Di bahagian dada seorang perempuan. Itu yang tu tak boleh nak pakai dengan sempit. Dia kata terutama di tempat tu jangan pakai pakaian yang sempit. Sama ada sempit nisbah baju luarnya ataupun pakaian dalamnya, jangan dipakai dengan terlalu ketat. Jangan terlalu sempit. Bagaimana yang dipakai pada masa ini? Kalau nak ikutkan pada masa ini pada masa dia mengarang kitab ni. Pada waktu pengarang kitab kita ni tulis. Dia kata inilah kebanyakan yang dipakai pada masa ini oleh kebanyakan orang sebelah timur, yakni di bahagian kawasan kita ni, di Nusantara. Dia melihat di zamannya itu, di kawasan Nusantara kita ni, di tanah Melayu kita ni, belah timur ni, banyak orang yang memakai pakaian sempit. Pakaian yang ketat, pakaian yang sempit. Bukan sebelah timur ni masuk pantai timur, tak, keseluruhan Nusantara. Okey. Ketika tu dia lihat ramai daripada kalangan perempuan-perempuan yang memakai pakaian yang sempit. Kerana apa? Kerana ia berfikir, yakni kebanyakan perempuan orang sebelah timur ni, ia berfikir molek apabila nampak sosok badannya. Dia rasa elok pakai macam tu. Dia rasa elok. Sebab apa? Sebab nampak sosok badannya. Kan kalau kita lihat filem-filem Melayu dulu kan, zaman P. Ramlee dan sebagainya, zaman P. Ramlee lah, macam mana kalau katakan pakai baju tradisional pun, kebayanya macam mana ketatnya. Tu orang dulu. Tu dia kata tu dalam berpakaian yang umpama pakaian kemelayuan pun macam tu sekali ketatnya. Di bahagian pinggangnya, di bahagian ni, kemudian dipakai bengkung lagi, nak nampak rampingnya lagi. Ni satu perkara yang tidak elok lah. Nak nampak cantik tetapi sebenarnya boleh mendatangkan kemudaratan. Kemudaratan. Kerana tu ada, walaupun perkara ni mungkin tak elok untuk dikhabarkan, tetapi ini sebahagian daripada, kita kata, pandangan daripada para doktor-doktor kesihatan. Bagi orang perempuan, sebab tu digalakkan waktu tidur malam dilonggarkan. Kita kata bahagian baju dalamnya, tempat itulah pakaian dalamnya supaya dilonggarkan, jangan diklip dan sebagainya. Kenapa? Kerana itu dia boleh mendatangkan kesan ataupun boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang akan datang daripada perbuatan tersebut. Okey. Kerana ia perempuan itulah, perempuan yang orang yang di sebelah timur ni, mana di Nusantara kita ni lah, bahkan sampai sekarang pun, bukan kata dulu je, sampai sekarang orang berfikiran memakai pakaian yang ketat ni sampai nampak tubuh tu benda yang elok. Okey. Padahal dia kata, padahal perbuatan itu mengubahkan rupa dada. Padahal perbuatan itu mengubah rupa dada, yakni merubah rupa bentuk dadanya. Okey. Dan menyempitkan perut. Ni umpama contoh orang pakai bengkung lah ni. Kan asalnya perut kita ni kan untuk menakung makanan. Dia tak boleh nak terlalu ketat sangat. Dan tak boleh nak terlalu longgar sangat, takut banyak masuk makanan. Jadi apabila kita ikat dengan bengkung ni terlalu ketat, apabila masuk makanan dia menyempitkan. Okey, dia menyempitkan. Ini kebanyakan orang perempuan dia buat macam ni lah. Ada sebahagian daripadanya diikat perutnya dengan bengkung, kemudian di bahagian dadanya pun diketatkan, dengan maksudnya tak bersesuaian dengan keadaan dia yang asal tu. Okey. Baik. Dan selain dia kata mengubahkan rupa dada dan menyempitkan perut, dan menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Boleh mendatangkan kesan yang buruk, boleh menyebabkan
dijangkiti ataupun mendatangkan kemudaratan dengan beberapa daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Adapun pakaian yang luas itu, yakni pakaian yang selesa, yang tidak terlalu ketat. Adapun pakaian yang luas itu menolong pada menyuburkan tubuh. Itu pakaian yang ketat, dia boleh memberikan kesan yang baik untuk tubuh kita. Kenapa? Satu, faktor aliran darah. Aliran darah kita lancar je tu. Lancar jadi berjalan. Apabila sesuatu yang ketat, umpama kita ambil contoh dah, kita ambil contoh. Kita ambil getah, kita letak kat jari kita. Getah kan? Kita ikat ketat letak kat jari kita. Mula-mula tu okeylah. Kemudian lama sikit dia jadi merah. Kenapa? Darah mula tak jalan dengan molek. Apa kesan daripada itu? Sakit. Akan menyebabkan hujung jari kita menjadi sakit. Pada tubuh pun macam tu juga. Pada kulit kita ni dan badan kita ni ada banyak saluran-saluran darah. Yang mana setiap hari dia berfungsi, setiap waktu dan saat dia berjalan. Jadi apabila kita tekan, sama ada tekan dengan tangan ataupun kita tekan dengan pakaian yang terlalu ketat, maknanya kita seolah telah menyumbat sebahagian daripada urat-urat yang membau darah. Sebab tu dia memberi kesan yang buruk. Dia boleh mendatangkan penyakit. Tetapi apabila kita memakai pakaian yang longgar, kan dia memberi keselesaan. Kita tak rasa kebas, kita tak rasa sakit. Contoh kita lihat kalau orang yang banyak pakai tumit, tumit kasut kot, tumit tinggi lah. Kemudian dia bekerja di apa? Dia bekerja di Allahumma salli Muhammad, bekerja di tempat-tempat yang tertentu lah, tempat-tempat yang korporat umpama contoh, dengan pakai seluar ketatnya kadang, dengan baju ketatnya kadang. Dia tu kalau boleh bila balik rumah tu buka habis. Maksudnya bila sampai ke rumah tu rasa lega je. Kenapa? Seharian menahan sakit. Seharian menahan sakit. Kita orang puang pun, orang lelaki pun kadang kalau pakai tali pinggang, ikat ketat ni pun rasa nak lepas je rasa. Sebab tu bila dapat duduk je kita pun buka lega. Sebab apa? Nak bagi lancar. Itu kesan daripada pakaian sempit. Tapi kalau pakaian kita lebar, pakaian kita luas, insya-Allah lah dia tidak akan memudaratkan pada tubuh kita. Okey. Sebab tu dia kata pakaian yang luas itu menolong pada menyuburkan tubuh dan menambahkan kerehatan tubuh. Tubuh lebih rehat dengan pakaian yang tak ketat. Mana kalau kita pakai yang luas, pakaian yang lebih selesa, mana tubuh kita tu rehat. Dia tak perlu apa kita kata ni, tak perlu terlalu urat-urat ni tak perlu berasap sangat nak bawa darah tu. Contohlah kita buat perbezaan. Orang nak masuk ke satu pintu, kalau tak ramai orang, pintunya luas, kan laju je satu lepas. Tapi kalau pintunya sempit, kemudian yang nak masuk ni ramai, pintunya ramai, maka orang akan berasap tu rasa Allah sempit, lemahnya dan sebagainya. Begitu keadaan urat kita ni. Kalau kita pakai pakaian yang sempit, ibarat kita menyempitkan ruangan darah kita nak jalan. Tapi kalau kita pakai pakaian yang luas sedikit, dia lancar lah, tak ada masalah lah. Laju je nak pergi mana pun tak ada masalah. Gitu kaedah dia. Okay? Jadi pakaian yang luas ni faedahnya apa? Menyuburkan tubuh dan juga menambahkan kerehatan pada badan. Maka cuba lihat, dia buat perbandingan. Maka cuba lihat tubuh kanak-kanak kampung terlebih kuat daripada kanak-kanak bandar. Ini pandangan dia dulu. Masa zaman dia kata, dia lihat bahawa orang kampung ni lah, kanak-kanak kampung ataupun orang kampung sendiri, orang perempuan orang kampung ni, sifatnya itu lebih kuat daripada kanak-kanak bandar, daripada orang yang duduk di bandar. Kenapa? Kerana mereka itu tiada memakai pakaian yang sempit ini. Itu betul kita lihat. Kalau lihat dulu orang tua-tua kita kan, kalau buat kerja, Masya Allah hebat dia. Kuat dia lain macam. Buat kerja rumah lagi, waktu turun bawah lagi, turun rumah boleh nyapu lagi, boleh berkebun lagi dan sebagainya. Kenapa? Kerana salah satu adalah kerana faktor tubuh mereka sihat. Dan salah satu yang menyebabkan tubuh mereka sihat adalah cara pemakaian mereka. Kita tak lihat orang kampung ni dia pakai baju ketat-ketat. Mereka pakai baju kurung. Itulah kurung Melayu, labuh je baju. Jadi orang kata nampak longgar je. Orang pakai kain batik dan sebagainya. Sebahagiannya lah. Kalau mereka nak keluar rumah dan sebagainya. Jadi itu pakaian yang menyehatkan. Berbanding orang yang duduk di bandar ni, mereka akan sentiasa memakai pakaian-pakaian yang menyalahi lah. Hingga ketat, kadang pakai seluarnya lagi, pakai seluarnya lagi, bajunya lagi, skirtnya lagi, kasutnya lagi. Itu kan semua perkara-perkara yang menyakitkan, yang menyebabkan tubuh tu menjadi kurang sihat. Sebab tu orang yang banyak bekerja di luar dengan pakaian-pakaian ketat ni, dia lebih letih.
berbanding orang yang di rumah ataupun orang yang memakai pakaian yang lebar dan luas dan sebagainya. Okey, baik. Yang ketiga, adab seterusnya, dituntut memakai baju yang diperbuat daripada benang. Bagi orang perempuan dituntut memakai baju yang diperbuat daripada benang. Ini baju yang disulam daripada benang. Kerana apa? Kerana memeliharakan darjah panas tubuh. Baju yang kita nak pakai ni umpama cotton tu molek lah. Kapas lah maksudnya, daripada cotton, kapas tu. Tu di antara kita panggil apa? Bahan yang paling sesuai untuk dibuat pakaian, terutama kita di Nusantara ni dengan cuacanya kejap panas kejap sejuk ni kan. Makna cuaca pertengahan ni. Kerana apa? Kerana pakaian yang seumpama tu dia memeliharakan darjah panas tubuh, maknanya dia memelihara keadaan panas tubuh pada kita ni. Dan hendaklah ditukar sekurang-kurangnya 2 kali pada seminggu jika tiada kotor. Mana sekurang-kurangnya tukar pakaian tu 2 kali seminggu. Yang ni pakaian yang kita biasa, yang kita gunakan untuk keluar daripada rumah. Adapun pakaian yang kita gunakan untuk kebanyakan aktiviti di rumah ni, yang tu memang disyorkan untuk memperbanyak kalikan tukar lah. Kerana dia bila kita banyak buat kerja ni, kadang keluar peluhnya, kemudian berdaki, kotor dan sebagainya. Tu mana kita disuruh untuk tukar. Kalau tak kotor, maka bolehlah untuk kita kekalkan 2 hari sekali dan sebagainya. Adapun pakai, dia kata sekurang-kurangnya jangan sampai seminggu tak tukar lah. Mana sekurang-kurangnya ni paling tidak pun 2 kali seminggu tukarlah pakaian. Kalau kita memiliki kemampuan. Okey, kerana kalau pakaian ditukar hari-hari pun dan dibasuh hari-hari pun, dia boleh merosakkan kain tersebut. Merosakkan warna, merosakkan kualiti pada kain tersebut. Baik. Dan yang keempat, sayujianya keadaan pakaian itu ringan pada musim panas, seperti kain katun. Kalau musim panas, pakai pakaian yang diperbuat daripada kain katun. Berbagai-bagai kain cita, dia kata. Kain cita ni mana? Kain kapas yang berbunga-bunga serta berwarna. Mana pakaian yang diperbuat daripada kapas serta ada warna. Dan sebagainya selain daripada katun dan kapas yang berbunga. Maksudnya inilah pakaian ataupun bahan yang sesuai kita pakai ketika musim panas. Jadi pakaian yang ringan saja, seumpama pakaian kebiasaan kita ni. Maka warnanya itu putih. Sayujianya warnanya itu putih supaya apa? Menolakkan panas yang di luar sampai kepada tubuh. Jadi dia kata elok pakai pakaian yang warna putih. Kenapa? Dengan sebab warna putih ni dia boleh menolak panas. Menolak haba panas yang ada di luar, yang dipancarkan oleh matahari itu supaya sampai kepada tubuh. Dia beza kalau kita pakai pakaian yang cerah dan pakaian yang gelap, antara putih dan hitam. Tengok bagaimana kalau kita pakai pakaian hitam di tengah hari, dia punya panas tu lain. Keadaan panas tubuh kita tu lain berbanding dengan pakaian yang lebih cerah. Seumpama putih ni panas juga, tapi taklah sama seperti orang yang memakai pakaian yang gelap. Okey, tu. Dan moleklah pada musim sejuk. Pada musim sejuk memakai pakaian bulu, yang pakaian yang diperbuat daripada bulu, mana lebih tebal. Kerana iaitu menghilangkan panas dan tiada sampai hawa sejuk kepada tubuh. Bila kita pakaian tebal sedikit, seumpama pakaian yang diperbuat daripada bulu, ketika musim sejuk, dia dapat mengekalkan panas pada tubuh dan untuk mengelakkan hawa sejuk tu daripada sampai kepada tubuh kita. Maka warnanya hitam atau kelabu. Kerana apa? Kerana ia bersetuju dengan musim itu, yakni dia sesuai dengan musim sejuk. Warna gelap dia bersesuai dengan musim sejuk. Warna cerah dia bersesuai dengan musim panas. Ini di antara perkara yang memberi kesan kepada kesihatan lah ni. Okey, siapa macam ni sekali dia beri tips kepada kita untuk berpakaian. Jadi pakaian ni main peranan. Dia memainkan peranan. Sebab tu kita lihat salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak dinyatakan oleh Nabi, di antara hikmah berpakaian berwarna putih tu,
Kalau kita lihat kita renung pada keadaan zaman Nabi SAW dan kedudukan di tempat Nabi SAW tu dengan cuaca panas dan sebagainya, maka bersesuaianlah dengan suruhan Nabi kita Muhammad SAW supaya memperbanyakkan memakai pakaian yang putih. Sehingga Nabi SAW menyatakan khairu thiyabikumul bayadu falbasuha. Nabi kata paling baiknya baju kalian adalah yang berwarna putih, maka pakailah. Walaupun setengah ulama kata terutama pada menunaikan ibadah, pada ketika menunaikan ibadah mana pakaian putih ni lebih dituntut. Tetapi untuk kehidupan biasa pun, kalau cuaca kita ni termasuk dalam cuaca yang panas, maka pakaian yang cerah seumpama putih itu adalah pakaian yang lebih baik berbanding daripada pakaian yang gelap. Kerana dua keadaan ni ada perbezaan. Siang cerah ibarat daripada putih, malam gelap ibarat daripada petang. Malam gelap dengan sejuknya ibarat daripada warna yang gelap. Sebab tu suruh pakai warna hitam, kelabu dan sebagainya. Okey. Dan yang seterusnya hendaklah keadaan tudung kepala, dia kata. Hendaklah keadaan tudung kepala itu ringan. Kerana jika berat memanaskan otak dan mendatangkan pening kepala. Bagi perempuan yang memakai tudung, mereka yang memakai tudung, pastikan tudung itu termasuk sebahagian daripada tudung yang diperbuat daripada kain yang ringan. Jangan diperbuat daripada kain yang berat. Sebab tu tak sesuai memakai tudung daripada kain yang diperbuat daripada bulu ataupun kulit. Kenapa? Bukan sekadar berat, jadi dia boleh menghalang. Dia boleh menyebabkan angin tu tak masuk, ataupun dia boleh menyebabkan beratnya kepala sehingga memanaskan otak di kepala, dan juga boleh menyebabkan datang peningnya ke kepala. Sebab tu kita lihat orang perempuan ni kain tudung dia ada jenis dia. Dia tak sama dengan kain pakaiannya jenis lain, tudungnya jenis lain. Itu sebab yang penting walaupun kita kata jangan terlalu berat, maknanya pakai yang ringan, jangan sampai ringan tu sehingga kita pilih kain yang tembus, boleh nampak rambut kita dan sebagainya. Itu pun tak termasuk dalam pakaian yang membetuli akan kelakuan syarak. Okey, baik. Kemudian nanti kita akan sambung lagi pada adab yang seterusnya. Kita habiskanlah sikit saja lagi. Kita habiskan sebelum nanti kita masuk pada adab perhiasan. Yang ketujuh, hendaklah pakaian dua kaki stokin. Hendaklah pakaian dua kaki, yakni stokin itu keadaannya memanaskan kaki. Kerana kedua itu, yakni kedua stokin itu wasitah. Wasitah ni maksud perantaraan bagi mendatangkan sejuk yang melarat bagi tubuh. Jadi stokin kaki pun kena pilih juga bagi perempuan. Sebab kaki ni pun termasuk perkara yang wajib ditutup oleh perempuan ketika keluar daripada rumah. Kerana kaki pun termasuk bahagian aurat. Kita jangan lupa tu, kaki termasuk bahagian aurat bagi perempuan. Sebab tu kena tutup. Baik. Jadi kaki pun sama keadaannya. Kalau musim panas, jangan pakai stokin yang terlalu tebal. Jangan pakai stokin yang terlalu tebal, kerana nanti dia boleh menyebabkan terperapnya haba, jadi tak selesa pada kaki. Yang kedua, kalau musim sejuk jangan pakai terlalu nipis. Kalau musim sejuk kena tukarlah. Kalau biasanya kita pakai yang jenis yang nipis je tu, bila masuk musim sejuk pakai yang tebal sedikit. Kenapa? Kerana stokin ni dua keadaan dia. Yang pertama tadi kita pakai selain daripada menutup aurat. Yang kedua, ketika musim sejuk, wasitah bagi stokin ini adalah untuk mengelakkan daripada kaki tu sejuk. Kaki jadi sejuk. Sebab tu kita pakai stokin yang tebal ketika adanya musim sejuk. Termasuklah nak tidur ke tidur malam pun macam tu juga. Kalau musim sejuk dituntut kita ni supaya pakai stokin kaki, terutama bagi perempuan yang baru bersalin, nak mengelakkan masuk angin dan sebagainya, maka dituntutlah dia pakai stokin. Dan jadi bila nak keluar tu pastikan pakai stokin. Pastikan pakai stokin dan lihatlah keadaannya itu pada suasana dan juga cuaca dan musim ketika itu. Baik. Yang ke-8, hendaklah ada bagi manusia pakaian malam dan pakaian siang. Ni dia kata bagi manusia, bagi kita lah ni ada dua jenis pakaiannya.
Yang pertama, pakaian yang dipakai pada waktu siang dan pakaian yang dipakai pada waktu malam. Dia kena ada perbezaan. Siang pakai baju lain, malam pakai baju lain. Kenapa? Dua keadaan ni membezakan dua aktiviti. Siang aktiviti yang dipenuhi dengan pekerjaan, pergerakan dan sebagainya. Dan malam ini merupakan satu waktu yang aktivitinya banyak lebih berehat dan tidur. Jadi dia ada perbezaan pakaian. Kita ambil contohlah. Kita ambil contoh umpama kita lihat anak-anak kita yang masih kecil, daripada bayinya sampailah kepada dia besar tu kan, peringkat dia membesarkan anak-anak kita ni kan, ada perbezaan pakaiannya tu. Mungkin suami ni tak berapa cara sangat. Kalau kita jadi suami ni, yang penting anak tu berpakaian. Tapi kalau bagi isteri tak, dia tahu yang ni untuk pakaian siang, yang ni pakaian malam. Ni orang perempuan hebatnya ni. Maknanya dia tahu bagaimana nak menyusun pakaian tu. Ni pakaian siang, ni pakaian malam. Kalau kita orang lelaki ni, yang penting dia pakai pakaian. Kalau salah kita bagi pakai, dia kata buka, kenapa tu pakaian malam lah bang, yang ni pakaian siang. Sebab tu ada perbezaan. Kenapa? Dia ada perbezaan suhu dan keadaan. Siang panas, malam sejuk. Jadi siang perlu cari pakaian yang lebih selesa. Malam juga untuk keselesaan pada waktu malam. Jadi dia kata perlu ada perbezaan di antara pakaian malam dan juga pakaian siang. Sama jugalah seperti mana pakaian di luar rumah dan pakaian dalam rumah. Kan ada perbezaannya. Bagi orang perempuan, di luar rumahnya tak sama seperti dalam rumah. Yang mana di luar tu lebih menutupi berbanding berada di dalam rumah. Ada setengah kita terbalik, dalam rumah tutup, keluar rumah makin tak tutup. Tu pelik tu. Tu pelik. Maksud pelik kenapa? Kerana dia telah menyalahgunakan fungsi pakaian tu. Fungsi pakaian nak menutup tubuh. Tapi apabila ada di antara perempuan ni, dia tidak menggunakan pakaian mengikut kepada adab dan kesesuaian yang betul, maka dia menyalahi pada syarat terus. Keluar rumah dengan memakai pakaian yang terdedah dan sebagainya, itu kan bertentangan. Sedangkan pakaian keluar daripada rumah ni kan dituntut supaya memakai pakaian yang lebih menutup sekalian auratnya. Okey, baik. Jadi hendaklah ada bagi manusia itu, kita lah semua ni, pakaian malam dan pakaian siang. Ni bagi siapa yang berkemampuan lah. Bagi siapa yang berkemampuan, maka ada jenis pakaiannya. Jika tidak berkemampuan, maka seadanya lah kita memakai pakaian. Tapi yang pasti, sekurang-kurangnya ada juga pakaian yang kita tetapkan ataupun pakaian yang kita khususkan untuk beribadah, seumpama sembahyang. Yang tu kena pakaian yang lain. Kenapa? Beribadah ni dia lebih menuntut kepada kebersihan daripada kotoran yang bukan najis dan juga kebersihan daripada najis walaupun tak kotor. Faham? Jadi maknanya bila kita nak beribadah, kita perlukan pakaian yang betul-betul bersih. Kita yakini ia suci. Janganlah pakaian yang sama kita buat kerja, pakaian tu juga kita buat sembahyang, pakaian tu juga kita buat tidur. Jangan. Maknanya ada perbezaan. Walaupun kita tak mampu nak memiliki banyak pakaian, tetapi khususkanlah satu pakaian. Bagi lelaki ada kain yang khasnya, ataupun ada satu pakaian yang memang digunakan untuk sembahyang saja. Perempuan begitu juga. Dia punya mukainahnya, telekungnya, mesti ada satu yang khusus untuk dia menunaikan sembahyang. Supaya kita menunaikan sembahyang itu dalam keadaan menyempurnakan segala syarat-syarat kesempurnaan bagi sembahyang. Yang kesembilan, ini yang terakhir, pada musim panas. Pada musim panas hendaklah perempuan memakai pakaian yang ringan. Pakaian yang ringan, mana pakaian yang tidak terlalu tebal. Jangan kata ringan ni maksudnya kita pun nak pakai ringan, maknanya pakai seluar pendek, pakai t-shirt dah. Bukan tu. Tak. Pakaian yang ringan maksudnya pakaian yang diperbuat daripada kain yang tidak terlalu tebal. Dan janganlah pula memakai pakaian orang yang tiada beradab yang membukakan auratnya itu. Betul. Tadi kita kata tu kan, walaupun ringan tetapi taklah sampai membuka aurat. Tidaklah sampai kepada membuka aurat atau nampak satu bahagian daripada tubuhnya yang dilarang oleh syarak, ataupun dia memakai pakaian tetapi membuka salah satu daripada anggota tubuhnya yang dilarang oleh syarak. Mana antaranya? Rambut. Tu. Kemudian leher. Lagi mana? Ni lengan dia. Lagi mana? Nampak perutnya ke? Nampak pahanya ke? Nampak betisnya? Ataupun nampak kakinya? Ini termasuk dalam bukan kesempurnaan lah dalam berpakaian.
Okey, kerana pakaian yang seumpama itu termasuk dalam pakaian orang yang tiada beradab. Orang yang akalnya singkat. Atau memakai pakaian yang sangat jarang, atau memakai pakaian yang sangat jarang sehingga boleh menampakkan warna bagi kulit. Okey, ini beberapa nasihat yang diberitahu oleh ulama ni. Walaupun musim panas, takkanlah kita nak pakai baju yang berlubang-lubang. Kalau kita kata panas ni biar angin masuk, kalau pun janganlah sampai pakai baju berlubang-lubang. Kalau dah tahu panas tu jangan memperbanyakkan aktiviti di luar, duduk di rumah sajalah. Duduk di rumah saja. Kerana iaitu yakni berpakaian yang tiada beradab sehingga membukakan aurat, ataupun berpakaian dengan menampakkan satu bahagian daripada tubuhnya yang dilarang oleh syarak, ataupun memakai pakaian yang sangat jarang, tersangat aib, tersangat buruk pada perempuan yang beradab. Sekiranya dilihat orang terbuka dua lengannya, mukanya ni di atas kaul yang disepakati oleh mazhab al-Imam Syafi'i lah, kena tutup. Dadanya, menampakkan dadanya walaupun ada berpakaian tapi dengan pakaian yang ketat, atau lain-lain daripada tiap-tiap yang keluar daripada had kesopanan dan kepatutan bagi perempuan. Jadi tersangat aib lah kalau ada orang perempuan yang membuka bahagian-bahagian yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tutup. Kenapa? Maksud aurat itu sendiri adalah menutup keaiban. Aurat itu sendiri ialah menutup keaiban diri. Dia menutup keaiban diri bagi perempuan tersebut. Kenapa? Tak semua orang akan memandang diri seorang perempuan itu dengan pandangan keelokan. Ada sebahagiannya dia akan memandang dengan pandangan kejian dan juga hinaan. Kerana itu apabila kita telah menutup keseluruhan tubuh kita dengan tutupan yang diperintahkan oleh syarak, maka kita telah menutup salah satu daripada pintu cacian dan juga celaan daripada orang. Tapi kalau ada juga orang yang cela, orang tu yang salah. Dia yang kita kira orang yang kita kata tak berakal dan juga tidak memiliki adab yang baik, termasuk orang yang senteng lagi, kita kata gila. Kalau ada orang yang kata apa pakai baju labu, apa pakai purdah ni apa, itu orang senteng, itu orang gila namanya. Kerana itulah sebaik-baik pakaian sepatutnya, pakaian yang menutupi akan tubuh kita. Sebab itulah kalau ada anak-anak kita yang perempuan, dia ada keinginan nak berubah dengan pakai jubah, purdah dan sebagainya, beri sokongan. Jangan kita kata apa pakai macam ni, tak sesuai ni. Ni bukan zamannya nak pakai macam ni. Pakai biasa-biasa sudahlah, baju kurung ke apa dan sebagainya. Pakai tudung ala kadar sudahlah. Jangan. Kerana nak menutup, biar menutup dengan sempurna. Biarlah kita menutup tubuh kita dengan tutupan yang pernah dilakukan oleh perempuan-perempuan yang terbaik yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari sebab itu janganlah perempuan-perempuan menyerupai atau menirukan setengah daripada perempuan Afranji, dia kata. Siapa perempuan Afranji? Yang perempuan yang membuka lengannya. Kalau kita lihat pada kuliah depan tu, Afranji ni ibarat dari perempuan-perempuan yang ada di belah Eropah tu. Menyerupai setengah daripada perempuan Afranji yang membukakan lengannya. Kerana apa? Kerana adatnya itu membenarkan yang demikian itu. Kerana itu dah memang kehidupan dia. Kita tak boleh nak ikut. Kita sebagai orang yang berada di selain daripada kita ni sebagai umat Islam, kita yang duduk di belah Nusantara ni, di belah timur ni, kita ada adab-adab kita sendiri. Yang mana adab-adab perempuan timur ini menyerupai akan adab-adab yang dituntut pada syarak. Cuma kena elokkan lagi je. Kena solat lagi biar sempurna. Apa kita kata ni, mengikut akan apa yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Kerana adat perempuan Afranji yang membuka lengan itulah membenarkan yang demikian, kerana ia hendak berlainan dengan adat-adat perempuan pada sebelah timur atau perempuan-perempuan Islam. Jadi mereka yang belah barat ni, belah Eropah tu, daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam, mereka berpakaian seumpama membuka lengan, pakai skirt, pakai ketat dan sebagainya. Di antara sebabnya kerana mereka nak menyalahi. Mana nak kita kata ni nak nampak lain.
Jangan nampak sama. Kerana bagi mereka dululah golongan-golongan Eropah ni kan, mereka ni golongan penjajah. Jadi mereka ni rasa diri mereka tu lebih daripada orang lain. Dianggap yang belah Afrika, dianggap belah Pantai Timur ni, tempat yang dijajah ni, sebagai golongan yang rendah lah. Jadi mereka nak menyalahi. Pakaian tu jangan sampai nampak sama. Bila mereka pakai, mana mereka ada kelas mereka, bagi mereka lah. Kemudian mereka ni bukan berpegangan dengan ajaran Islam. Jadi mereka nak nampak beza. Mereka sendiri nak nampak perbezaan, supaya jangan nampak sama dengan orang Islam. Jangan nampak sama dengan orang Timur, supaya ada perbezaan, supaya nampak kedudukan mereka tu. Tapi kita ni yang sibuk-sibuk nak ikut dia. Kita pula yang nak menyamakan diri dengan dia. Sedangkan orang tu tak ingin pun nak sama dengan kita. Jadi siapa yang tak malu? Kitalah yang tak malu. Kitalah sebenarnya yang orang kata apa ni? Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Orang dinu tak suruh pun. Padahal orang di sini kalau boleh tu nak menyalahi. Dengan kehidupan kita di sini. Tapi kita duk sibuk nak ikut orang di sana, pakaiannya, kehidupannya, cara makannya, semualah seolah-olah kita nak nampak lebih moden dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Kita kena menzahirkan apa yang kita ada di sini. Kalau sebagai orang Islam, zahirkan kita ni sebagai orang Islam. Kemudian orang Islam yang duduk di timur, zahirkan ketimuran kita, yang dipenuhi dengan kesopanan, ada adab-adab bertutur, ada adab-adab berpakaian, ada adab-adab bertamu. Kan lain kehidupan kita dengan kehidupan orang di luar. Jadi kita kena jagalah. Walaupun kita kata semakin hilang adab ketimuran ni, tetapi dengan adanya Islam, dia akan memelihara. Kenapa? Kehidupan orang di Pantai Timur ni, dia memang dah, kita kata tinggal sikit je lagi nak diperbaiki, yang boleh membetuli akan kehidupan syarak tu. Maknanya tak banyak jauh dah perbezaan orang dulu dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyempurnakan tuntutan syarak, kita tak merubah sedikit pun adat-adat ketimuran sebenarnya. Tak sama sekali. Kerana setengah daripada ulama mereka menyatakan orang Melayu ni paling dekat kehidupannya dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita nak ikut adab dan cara kehidupan orang barat tu. Kenapa? Mereka sedikit pun tak nak ikut kita. Mereka sedikit pun tak nak meniru kehidupan kita. Jadi kita pun kena tunjuk gong lah. Kita pun kena sombong lah, maksudnya janganlah ikut dia. Lagipun kalau kita ikut dia tu memang tak molek. Adapun kalau dia ikut kita tu molek sebenarnya. Kalau dia ikut kita tu molek sebenarnya. Ikut mana? Ikut cara pemakaian orang Islam, ikut cara kehidupan orang Islam tu molek. Tapi kita yang ikut dia yang tak molek. Kenapa? Kerana mereka tu hidup bukan berlandaskan syariat. Kena ingat baik-baik. Inilah pesanan yang kita kena khabarkan kepada anak-anak kita, terutama yang perempuan. Cerminkanlah kehidupan mereka itu dengan kehidupan mereka-mereka yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seumpama isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puteri-puterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah suri tauladan mereka, itulah pandangan mata mereka, itulah uswatun hasanah mereka. Dengan mengikuti mereka, insya-Allah mereka akan tergolong dalam golongan orang-orang perempuan yang dah mendapat jaminan untuk berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis pada bab membicarakan tentang adab pakaian. Nanti insya-Allah kita akan masuk pula pada adab perhiasan. Adab perhiasan insya-Allah pada kuliah yang lagi akan datang. Jadi selepas ni kita akan sambung lagi satu kitab yang kedua, iaitu kitab Fiqhul Ibadah, membicarakan tentang bab puasa. Wallahu a'lam.